Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita pada hari ini 13 hari bulan 1 2021, negara berada dalam suasana PKP. Negeri kita PKPB dan juga telah diisytiharkan darurat. Maka kelas-kelas pengajian terpaksa dilakukan secara online. Jadi alhamdulillah, dengan adanya alat begini kita dapat meneruskan pengajian kita tidak tergendala. Orang Kelantan kata tak tala. Alhamdulillah. InsyaAllah kelas kita seperti biasa. Jadual berjalan, iaitulah kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dan terjemahan dia banyak. Yang ana guna ni yang diterbit oleh Pejabat Majlis Agama Islam Negeri. Kita telah berada di kitab yang Arab ni, muka surat 46, wa furuduhu sittatun. Wa furuduhu sittatun. Adapun fardu wudu itu 6 perkara. Fardu wudu 6 perkara dalam kitab terjemahan muka surat 12. Yang pertama, niyatu fardi wudu'in inda ghasli wajhin. Yang pertama, kita niat ambil wudu ketika basuh muka. Satu. Rukun ataupun fardu wudu yang kedua, wa ghaslu wajhihi, iaitu membasuh mukanya, wa huwa ma baina manabiti ra'sihi, di antara permulaan kepala dia sini sampai ke bawah lahyaihi, 2 tulang rahang ni. Ni sini, kita basuh sini. Orang Kelantan kata tulang keng. Wa ma baina uzunaihi, di antara 2 telinga dia sini sampai sini. Itu dia panggil sempadan muka. Rukun yang ketiga, wa ghaslu yadayhi bi kulli mirfaqin. Membasuh 2 tangan sampai ke 2 siku, sampai sini. Rukun yang keempat, wa mashu ba'di ra'sihi, membasuh sebahagian menyapu ba'di ra'sihi, sebahagian daripada kepala. Alhamdulillah, kepala tidak dibasuh, kalau tidak jeruk kita. Yang kelima, wa ghaslu rijlaihi bi kulli ka'bin, membasuh 2 kaki dia sampai ke buku lali. Yang keenam, wa tartibun, dan tertib. Itu wudu 6 rukun. Dalam istilah orang tua-tua, 4 basah, 2-nya kering. Yang keringnya apa? Niat dan tertib. Yang basahnya basuh muka, tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Alhamdulillah, para pelajar, para jemaah sekalian, itu perbincangan secara hitungannya. Kemudian kita masuk pada satu persatu setakat mana yang sempat, insya-Allah. Tengok kitab. Wa furuduhu sittatun ahaduha niyatu wudu'in au ada'i fardi wudu'in. Adapun fardu ni tanda rukun. Fardu dengan makna rukun. Rukun wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, niat ambil wudu. Mana kita basuh muka, kita niat aku ambil wudu. Atau menunaikan fardu wudu. Kita ni nak ambil wudu, mengangkat wudu. Atau niat raf'i hadasin, menghilangkan hadas. 3. Niat menghilangkan hadas ni boleh dilakukan bagi orang yang lain daripada orang yang terkena penyakit salis. Penyakit kecing tak tos. Orang tu tak boleh. Sebab dia tak angkat hadas dari dia tu, cuma dia mengambil wudu untuk membolehkan dia solat.
Walaupun di dalam wuduk yang dibaharui semula, mana kalau kita wuduk nak baru semula pun kita kena niat juga. Niat juga. Ataupun niat at-taharati anhu, niat bersuci daripada hadas. Boleh. Tu yang keberapa dah tu? Atau niat bersuci bagi melakukan amal seperti solat dan segala jenis amalan yang tidak diharuskan melakukannya melainkan dengan adanya wuduk. Mana ada setengah amalan ini kita tak boleh buat kecuali dengan ada wuduk. Maka kita niat aku ambil wuduk ni nak membolehkan amalan-amalan yang tersebut. Seperti sembahyang dan menyentuh mushaf. Sentuh mushaf. Nak pegang Quran. Dan tiada memadai niat mengharukan sesuatu amal yang disunatkan ada wuduk melakukan amal itu. Seperti membaca Quran. Dia niat ambil wuduk, saja aku angkat wuduk untuk mengharuskan amalan-amalan yang sunat kita ambil wuduk. Seperti baca Quran atau baca hadis. Seperti masuk ke dalam masjid. Niat ambil wuduk nak pergi ziarah kubur. Ziarah kubur tak ada wuduk pun boleh pergi. Kan? Maka itu dia tak madai. Kita nak niat mengangkat hadas atau niat mengharuskan perkara yang wajib kena ada wuduk. Baru boleh. Baik. Wal aslu fi wujubin niyyati, adapun dasar ataupun asas dalil yang memperwajibkan niat, iaitulah hadis yang masyhur, hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya innamal a'malu, hanya sahaja amalan-amalan itu hendaklah dengan niat. Semua amalan kita mesti dengan niat. Kalau tak niat dia tak jadi. Tanda hadis ni riwayat Imam Bukhari, rawahu al-Bukhari. Innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan ingat, inilah hadis nombor 1 dalam Bukhari. Maka kata ulama, innama sihhatuha la kamaluha, iaitu sahnya amalan-amal itu adalah dengan niat, bukannya niat itu sebagai penyempurnanya amalan. La. Bukan sempurna amalan, takmil la, hadhihi sihhatul amal binniyah. Sebab itu ada orang tanya, dia kata kita baca Quran tak ada pun Tuhan sebut niat. Sedap juga ke dia? Tak. Dia kata kita baca Quran tak ada pun niat. Macam mana kita nak jawab? Maka para ulama rahimahumullah telah meletakkan hadis ni, hadis innamal a'malu binniyat ini dalam banyak perkara. Kita nak solat innamal a'malu binniyat, kita nak puasa innamal a'malu binniyat, kita nak wudu innamal a'malu binniyat, kecuali di dalam perkara kehidupan biasa pun niat juga membezakan di antara adat dengan ibadat. Kita boleh je, kita bangun tidur basuh muka. Kita bangun tidur, kita basuh muka. Kita orang Melayu ni mandi 3-4 kali sehari. Tapi ada kalanya mandi perlu kepada niat. Itu niat membezakan di antara ibadat dengan adat. Dan niat membezakan di antara sesama ibadat. Itu kaedah. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh tengok dalam masalah syarah kita hadis ini. Dalam syarah kepada kitab hadis 40. Alhamdulillah. Baik. Tengok dia punya cara macam mana kita nak berniat. Dan wajib diserentakkan niat itu ketika mula membasuh satu bahagian daripada muka. Mana bila kita, ini mazhab Syafi'i ni, bila angkat air nak tok muka tu, kita niat situ. Tak kira lah di permulaan kau tengah duk basuh tu, boleh berlaku. Maka kalau dah diserentakkan niat itu dalam waktu sedang membasuh muka, niat ni tak payah bercakap, niat dengan hati, tulis. Tanda ni mahalluha al-qalbu, kata di para ulama, tempat niat tu dalam hati. Kita ambil air, kita basuh muka, niat dalam hati, aku wuduk, jadi tu. Tu hak kita duk nawaitu, itu kita belajar niat
Hak niatnya fil qalbi, dalam hati. Itu orang niat orang panggil dalam hati. Belajar niat tu lain. Baik. Maka kalaulah diserentakkan niat itu dalam waktu sedang membasuh muka, itu memadai. Mana kita tak daripada awal, kita tengok duk basuh gosok, teringat tak niat lagi. Aja aku wudu. Boleh. Dan wajib mengulangi basuh apa yang terdahulu daripada niat itu. Mana kalau kita tengah dah baru setiap mula niat, maka kita kena undur balik ke belakang. Itu maksud dia. Dan tidak memadai diserentakkan niat itu dengan apa yang sebelum membasuh muka, sekira-kira tidak diserentakkan niat itu kepada membasuh sesuatu bahagian daripada muka, dan apa yang yang diserentakkan dengan niat itulah yang awalnya. Kita niat awal lagi. Basuh tangan tu niat wuduk dah. Maka dalam fiqh Syafi'i kata tak boleh. Kita nak lewat pun tak boleh, awal pun tidak boleh. Jadi naknya serentak niat waktu basuh muka. Pasal itulah dia kata qasdu syai'in niat itu maknanya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat nak buat satu benda beserta dengan melakukannya, baru nama dia niat. Kita niat nak buat benda serta kita melakukannya, barulah nama dia niat. Kalau tidak, orang tak panggil niat. Baik. Panjang perbahasan niat ni, jadi ana rasa ana tak ulang balik di sini sebab khilaf ulama tu panjang. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam perbahasan kita kepada kitab-kitab yang panjang yang telah ana bahas tentang masalah niat dalam wuduk ni. Membasuh muka. Sekira-kira tidak diserentakkan niat itu kepada membasuh sesuatu bahagian daripada muka, dan apa yang diserentakkan dengan niat itulah yang terawalnya. Permulaan wuduk kita mana? Amalan wuduk kita ni bila kita mula niat. Contohnya kita basuh muka siap dah, terlupa. Waktu basuh tangan baru kena undur balik. Dan niat dah tadi, undur basuh muka semula, baru pergi ke tangan. Maka luputlah sunat berkomor-komor kalau terbasuh beserta dengan berkomor-komor itu sebahagian daripada muka. Seperti merah bibir mulut selepas niat. Lepas niat tu baru pergi basuh. Maka yang aula, tanda sikit ni. Tuan Syekh ni kita kata yang aula, yang sepatutnya, yang utamanya, itu makna yang aula. Hendaklah dipisah-pisahkan niat itu. Contohnya dengan meniatkan wuduk, tiap-tiap membasuh dua tangan. Kita basuh muka niat wuduk, basuh tangan niat wuduk, basuh berkomor-komor niat wuduk, menghisap air ke hidung pun niat juga. Mana awal lagi tu. Jadi patutnya kita awal lagi. Seeloknya waktu kita mula nak berwuduk dengan kita basuh tangan, kan? Kita akan jumpa dalam sunat nanti. Basuh tangan, komor-komor, masuk air dalam. Itu pun kita sudah niat wuduk dah. Jangan bila sampai di muka nanti niat. Itu hak wajibnya. Kemudian meniatkan fardu wuduk. Ingat ni. Mula-mula tu kita niat kita ambil wuduk, tapi nak niat fardu wuduk ketika membasuh muka, sehingga dengan itu tidak terluput fadilah mensertakan. Fadilah muqaranah dia panggil. Fadilah istishabun niyyah. Mensertakan niat dengan tiap-tiap membasuh anggota wuduk daripada awalnya juga. Jadi kita daripada awalnya, dan fadilah berkomor-komor dan menghisap air ke hidung serta membasuh bibir mulut. Jadi kita niat tu ambil wuduk belakang dah waktu tu. Alhamdulillah. Tamatlah kita rukun wuduk yang pertama, iaitulah niat. Kita nak letak mana niat? Ingat, kita niat di awal mula-mula nak buat kerja wuduk, tapi yang wajibnya kita berniat ketika membasuh muka. Kita pergi kepada rukun yang kedua. Ada tak nombor? Ada dah tu dan keduanya. Tapi tulis tepi kitab tu, mudah nak cari. Kita kadang-kadang cari tak jumpa mana pula nombor 2 ni. Kan? Wasaniha, rukun wuduk yang kedua
ghaslu zahiri wajhihi, iaitulah membasuh bahagian zahir muka. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, faghsilu wujuhakum, dan basuhkanlah muka kamu. Tanda Suratul Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Di manakah batasan muka? Kita nak suruh, Allah Ta'ala perintah kita basuh muka, tapi basuh muka itu bermula di mana? Basuh muka itu bermula di mana? Jawab dianya, wahwa tulan. Kita basuh muka dari segi tul. Tul tu maknanya bujur. Bujur, ni naik atas. Atas ke bawah, itu dipanggil tul. Lentang, lebar, dipanggil ard. Tul, ard. Dari sudut bujurnya, iaitulah antara tempat tumbuh rambut kepala pada kebiasaan manusia. Sebab ada juga orang tengah ni baru jumpa rambut. Tak kira tu. Dia panggil orang cerah masa depan. Kita kata tak boleh. Kita kena ambil orang biasa tumbuh rambut dia sen je. Kan? Lepas pada dahi tu rambut. Jangan ambil orang tak ada rambut. Atas bermula di sini dan di bawahnya tempat pertemuan dua rahangnya. Dia panggil muntaha lahyaihi. Dua rahang ni tulang rahang kita ni. Basuh sampai situ. Basuh sampai sini. Yang tak payah tekok tak ada, tekok tak masuk. Maka itu dikira termasuk dalam sempadan muka. Tidak termasuk yang di bawahnya dan rambut yang tumbuh di bawahnya itu. Lah, bawah ni tak kira. Kita ambil sekat bawah tulang ni. Baik, itu dia panggil ardun, dia panggil tul. Wa ardan, dari sudut lebarnya, tanda sini. Dari sudut lebarnya ialah apa yang antara dua telinganya. Mudah. Lebarnya telinga. Ini dia panggil sempadan dia. Lebar dia telinga ke telinga, atas tempat tumbuh rambut, dahi kita lepas pada dahi tu sampai ke tulang rahangnya. Bawah tu basuh. Mudah ya tu kan. Baik. Kita nak berpindah pula kepada rambut-rambut yang ada di muka. Rambut yang ada di muka ni berapa kategori ada, berapa jenis ada ni. Payah juga ni main rambut ni. Kita tengok nanti dia punya rambut. Gambar ada tapi kena besarkan sikit gambar tu. Kalau tidak payah. Tengok baik. Dan wajib membasuh ia akan rambut. Yajibu ghaslu sya'ril wajhi, daripada hudbin. Apa dia hudbin? Ahdab dipanggil bulu mata. Wahajib ni, hajib ni atas ni. Wasyarib misai. Tidak. Kalau kita kata jambang ni duduk sen ni. Tak. Ni kitab kita ni perlu. Dia panggil hajib ni bulu ni. Bulu kening. Wa syarib misai. Wa anfaqah. Anfaqah ni bulu yang tumbuh antara bibir, mulut bawah dan dagu ni. Sini. Ni hak jepuk ni, bukan janggut. Ni sini. Kita nak ada anfaqah kata ada ni. Sini ya. Itu anfaqah. Walihyah dan janggut. Tengok ni. Apa dia janggut? Wahya manabata 'ala dzaqni, iaitulah rambut bulu yang tumbuh antara rambut yang tumbuh pada dagunya, tempat pertemuan dua rahang. Hak sini ni. Ni bawah ni orang panggil janggut sini. Ni syarib, misa, anfaqah, janggut. Dan rambut yang tumbuh di atas tulang. Wa izari. Tanda sikit. Ini bahasa dia ni. Izar. Al-izar tu apa? Ma nabata 'ala al-'azmi al-muhadi lil-uzun. Iaitu rambut yang bertentangan dengan telinga. Ni.
Rambut hok ada sini, sekali dengan telinga. Itu dia panggil izar. Wa arid, apa dia arid? Iaitu dia yang menghubungkan izar dengan janggut. Duduk sini. Kan dia orang-orang ni, izar ni apa panggil saiban, jambang. Tu jambang tu. Dia sambung, jambang dia mahu sambung dengan janggut. Kita ni tak ada nak sambung dah, pakai mati sini. Orang hok comel, hok mulut rambut lebat tu, dia mari situ. Itu dia panggil izar. Baik. Dalam banyak-banyak tadi, hok mana hok masuk dalam muka? Tengok. Wa minal wajhi dan termasuk bahagian muka juga ialah humratus syafataini, bibir mulut luar yang merah. Bibir mulut merah tu. Dan termasuk juga bahagian muka dia panggil maudhi'ul ghamami. Maudhi'ul ghamami ni tengok ni. Tempat tertutup iaitu bahagian tumbuh rambut padanya di atas pada kening. Ni, duduk sini. Kening, ni bulu kening kan? Ada bulu sini, bulu di muka ni. Masalah sikit ni. Syekh kami, nama Syekh Makrami, hafizahullah ta'ala, dia duduk mengajar di Masjid Madinah. Ana tengok dia punya kuliah. Dia kata orang hok bulu ni, hok banyak ghamami ni, dia kata balik, dia kata orang ni tak apa lalak aja. Tak apa cerdik dia. Jangan ada. Tapi yang kita nak bincang bab bulu ni, jangan cara cerdik tak cerdik lah. Ini semua ni termasuk dalam kesempadan muka belakang tu. Cuma janggut tu kita kena tengok nanti. Tebal nipis. Tebal. Janggut kita nipis ni basuh. Kalau tebal, sapu atas tu. Kan? Baik, mana lagi? Dan tempat tertutup iaitu bahagian yang tumbuh rambut padanya di atas pada kening. Hak tadi dia panggil ghamami tadi. Mengikut kaul yang asah, tahzif tidak dikira muka. Apa dia tahzif? Maudhi'ut tahzif, di mana pula maudhi'ut tahzif ni? Mana dah kita ni? Duna mahalit tahzif ala al-asahi, mahal tahzif itu tengok dalam kitab ni. Dia kata tahzif tidak dikira muka. Di mana dia tu? Wa huwa ma nabata alaihi asy-sya'ru al-khafif baina ibtida' al-izal wan naz'ah. At-tahzif itu iaitulah bahagian yang tumbuh rambut nipis antara permulaan izar, saiban kita ni, antara permulaan izar dan naz'ah. Tengok dia punya naz'ah duduk mana pula? Naz'atun. An-naz'ah ni kita buat sin ni biasanya. Dekat dengan apa ni? Dahi tu. Lepas pada dahi ujung ni. Sini. Dia gini. Dia bahasa Arab ni panggil tahzif naz'ah. Tahzif ni tempat orang buat. Kalau kita cukur kepala, ni orang hok pergi Mekah. Kalau dia biasa orang Arab ni dia akan cukur semua kepala dia lepas dia tahlul. Rasa tak? Dia janggut panjang. Maka dia akan cukur sini. Itu dia panggil tahzif. Tempat kena buai rambut sini. Lepas tu dia tinggal balik sampai ke izar, sampai ke jambang dia tu dia tinggal balik. Rasa kan? Kalau orang pergi Mekah nampak, itu dia panggil tahzif. Mana sini tu masuk dalam kepala. Pasal tu boleh cukur. Nama dia pun cukur kepala. Hak tak bolehnya kita buang jambang dengan janggut. Itu yang dia khilaf di ulama di situ. Baik. Kata dalam kitab kita ni, maka ulama tahzif ala wa huwa ma nabata alaihi sya'rul khafi baina ibtida' al-izar wan naza' wa duna wa tadil uzuni wan naz'ataini. Jadi dua ni tidak termasuk juga dalam muka, dalam hak muka, ialah putih telinga dan dua naz'ah iaitu dua bahagian putih bebas daripada rambut kiri kanan ubun-ubun. Sini ni tak ada rambut celah ni. Sini ni dia panggil itu termasuk dalam kepala, tidak masuk dalam muka. Dalam muka tidak. Juga tidak dikira muka tempat botak. Tempat botak dia panggil al-asla'. As-sala' ni maknanya tempat botak iaitulah tempat antara dua naz'ah
bila rambutnya hilang. Ni naz'ah duduk sini, kita ni dia panggil aslak. Aslak ni orang panggil apa ni? Dai sulah ni, dai sulah. Ni orang tak ada rambut depan ni. Kalau budak-budak dia panggil cerah masa depan. Maknanya hak sini tak kira. Baiklah kesimpulan kitanya para jemaah sekalian. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kesimpulannya kitanya, muka kita ni di antara tempat tumbuh rambut di dahi ni, mari kot ni, pusing. Dia kata kita nak tahu izah tak tahzih tu kita tak ni. Tak apa ni daripada telinga ni tak situ. Mana hak alik belakang ni kira rambut, kira kepala, hak depan tu kira apa ni muka. Pasal itulah timbul masalah muslimat kita ni. Kan muslimat tu dia ada ekor cicak sini. Ada ekor cicak. Jadi kita tengok kalau hak dia duduk alik muka pas situ. Kalau hak belakang ni tak kira hak tu. Baiklah para jemaah sekalian, itu sedikit masalah detail jugalah kitab kita ni. Baiklah. Wa yusannu, dan disunatkan basuh kulli ma qila, setiap sunat membasuh bahagian-bahagian yang dikatakan innahu minal wajhi. Tengok. Dalam kitab kata innahu laisa minal wajhi. Inna laisa minal wajhi, maka Syekh dalam tahqiq dia kata tidak ada perkataan laisa tu. Yang dia adanya wa yusannu ghaslu ma kullama qila innahu minal wajhi. Sunat kita basuh setiap yang dikata daripada muka. Maknanya kalau ulama khilaf kata muka tak muka, maka eloklah kita basuh. Supaya nak keluar daripada khilaf. Nak keluar daripada khilaf. Ini semua ni sempadan muka yang kita kena basuh, dan itulah wajhnya. Pasal tu muka tu nama muka sebab apa? Sebab kita beradab. Muka maknanya kita berhadap. Orang tengok muka kita, ni hak dia nampak kita. Kalau tak nampak alih ni tu kena balik lah. Itu bukan dah. Itu dia pakai. Macam tapak tangan juga. Batnul ardi, batnul yad sini. Hak ni. Bila kita tutup gini, hak batal wuduknya sentuh dengan tapak tangan. Muka hak beradabnya kita. Jadi masalah muka yang kita basuh ni, itu juga yang dikatakan auratnya yang boleh dibuka antara muka dan dua tangan. Baiklah. Itu hak sunat kita basuh setiap yang dikatakan muka basuh. Cuma ada masalah dalam segi tahqiq. Innahu laisa. Dalam kitab lain kata kullu, semua yang dikatakan muka, tak ada laisa dah. Dan wajib membasuh zahir dan batin yang dikatakan tidak termasuk zahir dan batin, tiap-tiap bahagian rambut yang dahulu itu. Rambut kita sebut tadi, hok masuk dalam kawasan muka, bulu keninya, bulu matanya, apa nama ni, amfaqah ni, jepuk sini ni kan, hok mana duduk kawasan muka, kita kena basuh atas dia sampai ke umbi dia. Walaupun lebat. Lam botol tu lebat. Kerana tiada biasa rambut lebat di tempat yang tersebut. Tak ada biasa kan. Tetapi tidak wajib membasuh batin janggut yang lebat. Kalau janggut lebat, macam tak seh kita tu, tak wajib. Dan rambut arit yang lebat. Rambut arit yang lebat, mana arit hodut sini ni. Pak putih sini lebat juga. Itu juga tidak termasuk dalam, boleh kita basuh dia atas dia ya. Namun sunat kita menyulati, itu termasuk dalam perkara sunat. Apa makna yang lebat? Tanda definisi lebat. Dan yang lebat itu maksudnya janggut yang tidak kelihatan kulit dari celah-celahnya dalam keadaan berhadapan muka. Kita tak nampak dah kulit dia. Maka itu dia panggil lebat. Dan wajib membasuh apa yang tidak tahqiq terbasuh semuanya, melainkan dengan basuhan itu. Maknanya kalau kita tak gosok dia tak sampai, maka kita kena pastikan biar air itu sampai. Ataupun sempadan tadi. Kita sepatutnya dahi kan. Selepas pada dahi itu atas berhenti sekat tu. Tapi kita terpaksa juga kena basuh juga ke sikit rambut kepala, sebab nak pastikan semua kawasan muka itu telah dibasuh. Itu maksud dia. Mala yatahaqqaqu. Bukannya dia terjemah ni sebagai yang tidak ditahqiqkan. Payah nak main tahqiq gini. Dia kata mala yatahaqqaqu, benda yang tidak terlaksana. Tulis mula terjemahan.
yang tidak terlaksana membasuh muka semuanya, melainkan basuh sikit tepat tu. Contohnya kita kata sapak sempadan telinga-telinga. Jadi kita basuh terlebih atas ke telinga sikit. Tak apa. Sebab apa? Nak pastikan muka tu dibasuh semuanya. Ini berdasarkan kaedah yang disebut oleh para ulama. Apa dia? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Itu kaedah. Dia panggil kaedah fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya sesuatu yang dengannya itu yang wajib tidak menjadi sempurna, melainkan dengan dia maka dia jadi wajib. Maknanya tak sempurna nak basuh muka kalau tak kena sikit kepala kan. Walaupun kepala tu bukan termasuk dalam muka. Itu kaedah. Tamaklah kita berpindah kepada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, ghaslu yadayhi min kaffaihi wa zira'ihi bi kulli mirfaqin, iaitu membasuh. Tanda nombor 3 itu. Dan ketiganya membasuh kedua tangannya, iaitu dua tapak tangannya dan kedua lengannya sampai ke sikunya. Jadi siku kena basuh juga. Sebab dia mala yatimul wajib illa bihi tu. Siapa ke siku sana siapa kena. Biar kena lengan sikit, biar kena ni. Apa-apa yang atas pada siku ni. Iaitu kerana ayat Quran yang memerintahkan yang demikian itu. Allah Taala kata apa ni dalam surah Al-Maidah yang kita baca tadi kan. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ayat Quran. Tuhan perintah maka kita kena basuh. Kerana ayat yang memerintahkan yang demikian, yakni dua pergelangan tangan, dan wajib membasuh semua bahagian yang ada pada anggota yang wajib. Rambut, kuku walaupun panjang. Itu kena juga. Kuku, rambut walaupun panjang, kita dah bincang dalam siri yang lepas, iaitu masalah hak duduk di bawah kuku tu kan. Tengok baliklah dalam siri yang lepas, anda tak nak ulang dah. Far'un. Ini orang panggil isu cabang. Isu sampingan tapi ada kaitan. Lau nasiya lum'atan. Kalau seorang itu terlupa membasuh sebahagian dari anggotanya dalam berwudu, maka ia membasuhnya dalam taslisnya. Apa dia taslis? Iaitu meniga-nigakan basuhan atau waktu mengulangi wuduknya kerana ia terlupa kepadanya, bukan wuduk baru atau wuduk ihtiyat, wuduk yang berhati-hati. Kita rasa ada dah wuduk tapi nak sedap lagi. Ya. Maka mencukupi. Mana kita basuh kali yang kedua tu jadi mula-mula tadi. Tak payah ulang balik semula. Itu maksud dia. Tamaklah kita pergi kepada rukun yang keempat. Dan yang keempatnya menyapu sebahagian daripada kepala, mashu ba'di ra'sihi. Menyapu sebahagian daripada kepala. Menyapu sebahagian daripada kepala. Al-Baghawi berkata, tertinggal lagi dia punya apa ni? Dia punya terjemahan asal dia. Dia kata kan naz'ati wal bayadil lati wara al-uzun bi syarrin aw sya'rin fi haddihi. Sebahagian daripada kepala tu seperti bayat ni. Hak putih celah ni. Lepas pada telinga ni kita duduk atas tu kan. Ni putih tu. Itu dibagi masuk kepala. Kita ada rambut sini, kita basuh situ. Boleh jadi situ. Ataupun di belakang telinga. Belakang telinga ni rambut dah ni. Boleh situ. Itu dia kata. Walau ba'da sya'ratin wahidatin, walaupun sebahagian daripada rambut. Masya Allah. Apa ni Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata dalam fiqh Syafi'i ini, walau ba'da sya'ratin, walaupun setengah je. Rambut sorak kita basuh setengah ya. Itu kira basuh dah. Masya Allah, tabarakallah. Barulah sampai jumpa kepada al-qala al-imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala, yang bagi alla yuzzi aqallu min qadrin nasiyah. Imam Baghawi bagus. Tengok dia kata apa. Abul Husain al-Baghawi berkata, sayugianya sepatutnya tidaklah mencukupi menyapu kepala itu
apabila kurang dari ukuran nasiyah ubun-ubun. Maknanya besar ni kali, ubun-ubun ni. Iaitu ubun-ubun iaitu bahagian kepala antara dua naz'ah, seperti halnya dengan naz'ah ialah al-bayat, iaitulah kulit tiada rambut di belakang telinga. Mana bayat ni hok sini, hok putih ni tak ada telinga ni. Dan baik kulit atau ada rambut pada hadnya. Dia tak syarat dia sapu kepala, bukan sapu rambut. Yang pentingnya kita sapu dia dalam kawasan kepala. Itu maksud dia. Telinga ni kalau walaupun kosong sini, ni belakang telinga ni kosong kan. Kita sapu situ, jadi. Itu maksud. Sama ada atas kulit ataupun ada rambut. Walaupun sebahagian daripada seorak rambut berdasarkan kepada ayat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyapu lebih kurang daripada itu. Mana dia nak qadrin nasiyah. Nasiyah ni tengok ni, riwayat Abu Hanifah kata, Imam Abu Hanifah, dan itulah riwayat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau juga ni. Riwayat daripada Abu Hanifah. Terjemahan dia jadi kekok sikit. Wal masyhur, baca Arab juga sedap. Wal masyhur anu wujubu mashir rubu'. Dia kata yang masyhur daripada Imam Abu Hanifah menyapu 1/4 daripada kepala. Mana kita kata di sini Imam Baghawi ni Imam mazhab Syafi'i, tapi dia mulai qadran nasiyah. Nasiyah ni kita kata lebih kurang gini, tapak tangan ni kita tok atas dahi ni. Barulah sempurna basuhan. Tapi dalam fiqh ni kata setengah horak rambut pun tak apa dah. Rambut atas kepala tu setengah horak pun kira sapu juga. Kita kata walaupun ahli fiqh kata, tapi apa yang ana perhati kepada nas-nas, tidak terdapat apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang daripada ini. Hak betul-betul sunnah, pandu tuan-tuan. InsyaAllah dalam bab sunat nanti kita akan bincang. Tapi belum sampai di situ, kita nak sampaikan dulu yang comelnya, yang sunnahnya, kita tangan kita dua-dua kita basahkan, kita letak sini, pergi ke belakang, pusing balik ke depan. Biar kena sebiji kepala tu. Sebutir kepala tu sapu belakang, itu yang terbaik. Paling kurang, ambillah kita kata nasiyah. Ambil setakat ni, sapu sekat. Nak main 3 rambut, kecil sangat. Kita dalam masalah ibadat. Walaupun ahli fiqh kita kata ada, tapi biarlah kita kata setakat yang kita boleh buat, kita buat. Alhamdulillah. Itu dia panggil yang keempat. Masalah ekor cicak perempuan ni panjang. Kalau dia panjang setara mana pun, hak kita nak basuhnya muka, bukannya basuh rambut dia tu. Jadi kalau kita dia duduk sini, kita basuh dari situ. Selesai masalah. Tak payah kita urut sampai ke ujung. Tidak sampai perekap gitu. Nah. Baiklah, para pelajar sekalian, kita pergi kepada rukun yang kelima. Kita cuba nak. Rukun yang kelima, iaitu ghaslu rijlahi bi kulli ka'bin. Membasuh dua kaki dengan buku lali pada tiap-tiap belah kaki. Kalau kita ada kaki dua belah lah. Kerana berdasarkan ayat Quran dalam hal ini, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Atau boleh juga menyapu dua kasut, dia panggil khuf, kasut moza, kasut khuf dengan syarat-syaratnya. Manakala kita dah ambil wuduk sempurna, kita pakai khuf, atau pakai stok yang tebal, waktu nak ambil wuduk yang kedua, boleh je kita sapu di atas dia. Dalam bab ni kita akan bincang khas dalam bab al-mashu 'alal khuffaini, menyapu di atas dua khuf nanti insya-Allah. Dan wajib membasuh dalam lubang dan tempat pecah-pecah pada anggota wuduk. Contohnya di tapak kaki kita ni ada lubang. Macam jalan jalan baru lepas kena banjir. Mekah itu kita kena masuk air situ. Itu maksud dia. Kalau ada sakbun wa syaqqun, berlubang pecah, kena sampai air dalam tu. Far'un. Ada cabang sikit. Apa dia cabang di sini? Apabila masuk duri pada kaki seorang, walhal zahir, duri dia tu duduk mana? Zahir di luar sebahagian dari duri itu, duri kita ni kena kaki, terpacok sini, sebahagian duduk dalam,
dalam kaki sebagai duduk luar. Apa kena buat? Maka wajib mencabut duri itu dan wajib membasuh bekas duri itu. Kena cabut. Cabut, kalau berlubang, masuk air situ. Kerana tempatnya itu adalah hukum zahir. Setelah dipecahkan oleh duri akan kaki kita, maka dia jadi zahir daripada ketika itu. Masya Allah. Apabila duri itu masuk ke dalam seluruhnya, ada kalanya kita kena duri masuk dalam tangan kita. Kita dalam kaki ke tangan ke tak kira lah. Maka jadilah hukumnya hukum batin. Walaupun kita nampak ada duri, tak payah korek-korek. Tunggu situ. Tunggu dia bengkak, nanti baru kita tarik. Maka wuduknya sah. Dan kalau ia bengkak pada kakinya atau selain daripada kakinya, tidaklah wajib atasnya membasuh batinnya selama ia tidak memecah. Macam kita ni kan. Kadang-kadang orang panggil ni, ada air bisa tu dalam kaki tu. Apa dia panggil? Melecur. Kan? Ada air bisa tu, tak payah kita pecah air tu. Biar situ. Sehingga dia pecah. Bila pecah, tinggal kulit Mekah tu, kita kena basuh. Maka wajib membasuh batinnya selama ianya tidak bertangkup kembali. Kalau dia cantus semula, alhamdulillah, kita tak sedut korek dia. Nyanyi ke dia. Tambihun, peringatan. Dalam bab mandi, para ulama ada menyebutkan bahawa adalah dimaafkan batin simpulan rambut. Bila rambut itu menjadi tersimpul dengan sendirinya, yakni tidak wajib menghuraikan simpulan itu untuk menyampaikan air padanya. Orang ni rambut kotak. Rambut dia simpul, polah dah. Jadi tak payah kita pergi buka rambut dia, biar gitu ya. Boleh. Termasuk ke dalam hal yang seperti itu ialah seorang yang dibala dengan adanya penyakit seperti telur gutu. Tobok, ni panggil tobok. Penyakit tobok. Maknanya telur gutu ni dia stokor diumbi rambut dia tu. Macam nak buat? Telur kutu pada pangkal rambutnya sehingga menyekat sampainya air kepada pangkal rambut itu, yakni dimaafkan. Tak payah kita ambil gunting kerak rambut lah. Tidak wajib dibuang telur-telur kutu itu supaya air sampai ke pangkal rambut, sedangkan tidak mungkin hendak menghilangkannya kecuali dengan cukur. Ya, dimaafkan. Dan berkata Syekh, bagi Syekh kami, Tok Guru dia, nama dia Zakaria Al-Ansari, menjelaskan bahawa orang yang berpenyakit telur kutu itu tidak boleh dimasukkan ke dalam golongan yang rambut tersimpul dengan sendiri. Bahkan orang yang berpenyakit telur kutu itu hendak ia bertayamum untuk menjabarkan, tanda pelajar, untuk menjabarkan, mantap, untuk menampal air tak sampai tadi tu. Bahagian pangkal rambut yang tidak tersentuh air kerana telur kutu itu. Tetapi kata guru kami, siapa dia guru kami? Syekh Ibnu Hajar. Yang menjadi muridnya, Ibnu Hajar kata apa? Syekhuna walladhi yattajih al-afu lid-darurah. Yang diambil kira itu dimaafkan kerana darurat. Alhamdulillah. Kita kata nahnu ma'a Ibnu Hajar, kita menyokong pandangan Ibnu Hajar. Susah orang perempuan nak kutip satu-satu, duk cari telur gutu atas kepala, bukan senang kan? Tamaklah kita pergi kepada rukun wuduk yang keenam, wasadisuha yang keenam. Tertib. Ingat tadi kita dah sebut rukun wuduk ni ada berapa? 2 basah, 2 kering, 4 basah. Ini basah yang kedua. Tertib sebagaimana yang keenamnya tertib sebagaimana yang telah disebutkan seperti di atas. Mendahulukan basuh muka, niat dulu. Niat basuh muka, kemudian 2 tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh 2 kaki kerana ittiba'. Apa dia ittiba'? Mengikut amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita di tepi sungai. Kita nak menyelam dalam sungai. Macam mana kita nak niat wuduk? Mari ni. Tanda tepi itu pelajar. Apabila seorang yang berhadas kecil menyelam, walaupun di dalam air yang sedikit dengan niat yang muktabar sebagaimana yang telah lepas, cukuplah itu bagi menunaikan wuduknya walaupun waktu menyelam itu tidak memungkinkan adanya tertib kerana masa terlalu singkat. Dia niat, dia terjun, dia niat wuduk. Pom.
jadi dia kata. Benar. Jika seseorang mandi dengan niatnya, yakni niat mengangkat hadas seperti ia menggunakan penyiram. Macam kita hari ini, kita mandi di bawah pahit hujan, kan? Dus, orang kata. Maka disyaratkan dalam menjuruskan itu ada tertib pada hakikatnya, maka dengan itu wuduknya menjadi. Kita tu pahit hujan satu ya, tapi kita niatlah mula-mula muka, lepas tangan, lepas kepala, lepas kaki, jadi. Dan tidak menjadi mudarat kalau ia terlupa sebahagian atau beberapa bahagian dari anggota yang lain dari anggota wuduk, yakni dalam ia menyelam atau menjuruskan itu. Kita niat wuduk, terjun, tunggu, jadilah. Bahkan kalau ada sesuatu yang menyekat air seperti lilin di atas anggota yang bukan anggota wuduk, itu juga tidak mendatangkan kemudaratan sebagaimana yang dizahirkan oleh Syekh kami, iaitu Ibn Hajar. Contohnya, anggota wuduk kita ini tangan sampai ke siku. Kita ada lilin dekat sini, ada plasta di lengan. Lengan apa sini? Tak ada masalah, sebab dia luar daripada kawasan wuduk. Tapi kalau mandi, ada masalah. Kalau seorang berhadas kecil dan berjunub, dua-dua sekali dia, maka memadailah bagi kedua-duanya, yakni hadas kecil dan hadas besar itu, dengan ia mandi dengan berniat hadas besar itu. Kita mandi sekali ya. Niat aku akan hadas besar, tapi syaratlah belum pada mandi itu kita basuh siap-siap anggota-anggota ni. Lepas bila kita mandi, kita tak sentuh dah alat tu, insya-Allah. Walaupun menjurus air itu tidak memakai tertib wudu, kerana apa ni? Kerana hadas kecil terkandung dalam hadas besar. Jadi dia panggil dua dalam satu. Lagi pula tidak wajib yakin bahawa air meratai seluruh tubuhnya, bahkan memadai dengan berat sangkanya bahawa air meratai seluruh anggotanya, baik dalam hal wuduk dan juga mandi wajib, hukumnya sama dalam hal ini. Jadi kita kata, tak payahlah selepas mandi suruh hari kecil pula basuh. Dah kita basuh dah dengan, yalah kalau dengan pahit hujan dengan mandi lain. Orang Arab ni, air dia timba 2-3, kan cupak wuduk, segantang mandi. Tentulah penggunaan sangat sedikit kan. Tapi kalau dia yakin dah sampai semua, tak usah duduk was-was. Kita ni lebih pada yakin, 10 kali yakin dah. Mai buka air pun 3 lori mai mandi ni. Nah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil masa sikit je nak pergi bab far'un. Fara' cawangan masalah orang syak. Syak dalam wuduk dia. Apabila seorang yang berwuduk merasa syak, atau seorang yang mandi wajib merasa syak tentang kesucian anggotanya sebelum selesai wuduk. Aku ni bersih kau tidak? Atau mandi wajibnya itu, hendaklah ia menyucikan anggota yang berkenaan itu, dan demikian juga anggota yang berikutnya, nisbah pada wuduk kerana menjaga tertib, berbeza daripada mandi wajib. Mandi wajib tak ada tertib. Asalkan sampai air ke seluruh tubuh, mandi dia, tapi wuduk tertib. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu lain. Maka kenalah membasuh anggota yang disyaki itu sahaja, tidak perlu mengulangi membasuh anggota selepasnya. Di mana? Dalam mandi. Tapi anggota wuduk tidak. Kita kena contohnya, ada najis di tangan. Kita basuh tangan, cuci, kena mula semula. Basuh tangan semula. Itu dia panggil begitu kaedah. Baik. Dan kalau syak itu timbul selepas sudah selesai daripada bersuci, mandi siap pak mana dia, itu tidak memberi bekas lah ni, yakni tidak wajib dibasuh semula anggota yang syak itu. Dan kalau syak itu dalam bab berniat, itu juga tidak memberi bekas mengikut yang aujuhnya, mana pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana yang ada dalam syarah Minhajut Talibin oleh Syekh kami Ibn Hajar. Di dalam syarah Al-Minhaj itu beliau menyatakan, qiyas tentang perkara yang datang di bawah ini ialah di dalam bab syak selepas Fatihah dan sebelum rukuk dalam hal sembahyang. Iaitu kalaulah ia merasa syak selepas suatu anggota, adakah ia membasuhnya semua atau tidak membasuhnya, maka wajib ia ulangi membasuh anggota berkenaan itu. Basuh semula. Atau syak adakah ia membasuh sebahagian dari anggota itu, maka tidak usah ia mengulanginya lagi. Kalau tinggal terus basuh, kalau rasa ada terkena was-was tu, tak usah duduk layan. Maka bolehlah dianggapkan percakapan mereka yang awal, iaitu tentang syak tentang menyucikan suatu anggota sebelum habisnya, adalah termasuk ke dalam masalah syak dalam asal membasuh anggota,
bukan syak tentang membasuh sebahagiannya daripada suatu anggota itu. Sebab kalau jatuh syak itu tentang membasuh sebahagian daripada anggota, maka ia tidak memberi mudarat kesan apa-apa, baik syak itu datang selepas sesudah wudu atau sebelum selesai wudu. Jadi kita tengoklah. Kalau kita syak tak basuh semua sekali, ulang balik. Tapi kalau kita rasa ada tempat tak kena, tak usah ulang balik. Itu kaedah dia. Jadi kita ambil seperti yang telah disebut oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi alhamdulillah, sebagaimana syak niat lepas pada kita bagi salam dah baru teringat. Tak usah ulang balik. Itu semua was-was belaka tu. Tapi kalau kita tak solat lagi, kita syak, ambil semaya dulu. Baru masuk. Itu berbeza kan. Dalam siap dah. Balik rumah siap dah. Aku ambil wuduk ke dah tadi. Itu dia panggil karut je lah gitu. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita 6 rukun wudu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab wasunnat tasmiyatu awalhi, iaitulah masalah sunat-sunat dalam berwudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.